Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua guru asatizah yang hadir pada malam ini. Terima kasih yang baru hadir, yang baru join, terima kasih. Sekiranya ada line slow, boleh maklumkan. Okay, mungkin boleh keluar dan juga masuk semula. Baik semua, jadi insya-Allah pada malam ni insya-Allah ringkas sahaja berkaitan dengan panduan pengajaran dan juga taklimat awal sistem pengajaran yang ada di Oxford Quranic Center. Terima kasih kepada yang baru hadir. Okey, boleh dengar dengan jelas ya. Kemudiannya perkara yang penting untuk dikongsikan di sini ialah kami telah menyediakan buku panduan guru Oxford Quranic Center. Jadi ini adalah buku panduan yang baru. Jadi mohon untuk semua guru download dan juga baca. Sekiranya ada yang kurang faham, kurang jelas, mungkin boleh maklum kepada admin ataupun saya. Kita sama-sama baiki sekiranya ada sebarang kesilapan. Terima kasih pada guru yang baru dan juga guru yang lama. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian bersama dengan kami sejak daripada 2022 sehingga pada tahun yang baru ini 2023. Kullu am wa antum bi khair. Jadi semoga dengan tahun yang baru ini kita dapat memberi manfaat istifadah kepada para pelajar insya-Allah. Okey, jadi ini ialah buku panduan guru. Okey, saya rasa semua guru, ustazah dan juga ustaz sudah adalah buku ni dengan PDF masing-masing. Okey, yang pertama sekali cuba tengok pada isi kandungan dan juga isi kandungan yang ada sangat ringkas, iaitu panduan yang kita semua sedia tahu, sudah maklum. Cumanya akan dijelaskan lagi dalam buku ini. Okey, yang pertama sekali ialah taklimat awal. Jadi semua guru yang lama dan juga yang baru biasanya akan ada sesi taklimat yang pertama. Biasanya admin akan bagi tahu kepada semua, sama ada Puan Ain ataupun Puan Ain ataupun Puan Diana. Okey, baik, saya persilakan sikit. Okey, baik. Boleh nampak Okey, baik. Okey, ni kita punya isi kandungan. Taklimat awal, sebelum kelas, semasa kelas, kaedah pengajaran, selepas kelas, pergantian kelas, elam bulanan, berhenti perkhidmatan dan juga bercuti. Okey. Jadi yang pertama sekali ialah taklimat awal. Jadi pada peringkat awal, semua guru dan juga semua asatidah sebelum masuk ke dalam pengajaran, biasanya akan ada admin yang akan brief daripada awal bagaimana untuk melaksanakan kelas. Jadi saya kira ini tidak ada masalah lah. Cumanya kalau ada guru yang masih lagi tidak faham bagaimana flow pengajaran dan sebagainya, maka boleh maklum kepada admin, tidak ada masalah. Untuk makluman semua, sekarang ni kita sudah ada satu lagi orang kata branch, iaitu Kafa. Sebelum ni kita ada Quran sahaja. Sekarang ni kita ada kelas Kafa online secara personal one to one. Dan juga saya dimaklumkan oleh admin bahawa yang terlibat dalam pengajaran Kafa ialah para guru yang mengajar mengaji. Jadi guru tu mengajar mengaji Quran, dalam masa yang sama mengajar kelas Kafa. Cumanya kelas Kafa ni kami tidak namakan sebagai tuition. Sebab kalau kami namakan sebagai tuition, ia nampak seperti biasa, common, perkara yang biasa lah. Jadi kami namakan sebagai kelas Kafa online ataupun kelas Kafa personal. Dan juga Alhamdulillah ramai yang hadir, yang enroll kelas tersebut. Cumanya apabila masuk kepada kelas Kafa, ia lebih kepada belajar akidah, sirah, solat, ibadah dan sebagainya. Okey. Jadi bagi guru-guru yang bersama dengan kita yang rasa nak mengajar Kafa, pun boleh maklum kepada admin. Okey, saya ulang sekali lagi. Bagi mana-mana guru yang berminat untuk mengajar Kafa secara online, personal, sila maklum kepada admin. Jadi admin akan tengoklah waktu yang sesuai dengan para pelajar. Kemudiannya ada sedikit taklimat ringkas, barulah boleh mulakan untuk kelas Kafa secara online tersebut.
Okey, kelas kafar secara online biasanya menggunakan buku yang telah ada dan juga ada juga guru yang share ada online punya PDF. Jadi atas kesesuaian, keselesaan yang adalah guru dan juga para pelajar. Kalau nak guna buku hard copy boleh, tidak ada masalah. Kami ada showkan satu buku. Kemudiannya sekiranya selesa dengan buku hard copy, soft copy, jadi pun tidak ada masalah. Buku soft copy pun tidak ada masalah. Okey, baik. Okey, kalau ada soalan boleh tulis di ruangan chat, di chat box ada, boleh tulis saja komen apa yang tidak faham dan sebagainya lah. Kita berkongsi. Jadi minta maaf saya ambil masa sedikit pada malam ini. Kalau ada yang tengok bola tu kita boleh sambil-sambil tengok bola tu boleh dengar lah Okey, 2.0 ialah sebelum kelas. Okey. Jadi untuk makluman semua, saya rasa untuk sebelum kelas, semua guru perlu semak jadual masing-masing. Jadi jadual ni boleh tengok dalam Padlet. Jadi dalam Padlet ni admin ada share pada grup punya link. Jadi boleh klik dan juga tengok di situ. Satu perkara yang penting ialah bagi pandangan saya setiap setiap minggu akan ada 4 kali kelas. Setiap minggu ada 4 kali kelas. Cumanya akan berlaku akan ada 5 kali. Mungkin akan ada 5 minggu. Jadi untuk satu minggu tu sepatutnya guru boleh rehat. Okay? Ataupun guru boleh buat aktiviti yang lain. Let's say pada Januari akan ada minggu kelima. Jadi minggu kelima tu boleh rehat dan juga boleh rehat ataupun boleh buat kelas tambahan ke ataupun kelas yang nak buat ke, ataupun bagi saya lebih kepada untuk tulis laporan bolehlah. Jadi satu bulan kita ada 4 kali kelas sahaja. Jadi kalau ada minggu yang kelima tu boleh rehatlah ataupun buat kelas ganti sekiranya guru nak buat kelas ganti. Okey. Okey, next ialah mesej kepada pelajar. Okey, macam biasa, guru mesej pengenalan diri dan juga waktu. Okey, yang ni saya rasa semua sedia maklum lah. Contoh saya sendiri pun kalau ada kelas, saya akan maklum sehari sebelum ataupun sejam, 2 jam sebelum. Sama ada dia respon ataupun tak respon, itu perkara yang kedua. Yang penting kita dah maklum kepada mereka tentang jadual kelas. Untuk kelas kanak-kanak, saya rasa mungkin tidak ada masalah kecuali kalau kelas dewasa. Okey. Okey, ada siapa ni? Ustazah Ain. Okey, satu minggu satu kelas dia betul. Okey Okey, satu minggu satu kelas. Betul satu minggu satu kelas. Okey. Unless kalau ada urusan, kalau ada urusan contohnya nak pergi umrah ke apa ke ataupun ada nak cuti ke, jadi beritahu kepada pelajar tu boleh tak nak cover dalam minggu ni 4 kali kelas. Jadi bolehlah atas persepakatan, persetujuan guru dan juga pelajar. Contohnya ada seorang pelajar yang nak pergi tengok World Cup bersama dengan keluarganya di Qatar, maka dia habiskan 4 kali kelas dalam satu minggu. Jadi ustazah pun available. Jadi bolehlah, tidak ada masalah atas persetujuan. Yang penting 4 kali kelas. Okey. Kemudiannya kita teruskan lagi. Guru perlu mesej 3 kali dan voice call 3 kali saja. Sekiranya pelajar tidak respon, sila maklum kepada admin. Okey, ini ialah jangan call banyak kali, memadai dengan call 3 kali ataupun mesej sebanyak 3 kali. Sekiranya ada apa-apa problem, maklum kepada admin. Sebab kita kena yang pertama kita kena tahu bahawa guru ni pun ada kerja, jadi bukannya kita nak kejar pelajar, bukan. Yang kedua ialah kita maklum mungkin pelajar tersebut ada meeting ataupun pelajar tersebut ada beberapa urusan, maka kita tak perlulah kacau mereka. Okey, yang penting dah mesej 3 kali, sama ada WhatsApp ataupun Telegram dan sebagainya. Yang kedua ialah voice call 3 kali saja, kalau tak angkat kita just ignore lah. Okey, sebab itu di sini kami mengambil yuran pendaftaran sebanyak RM10. Jadi bila pelajar tu dia bayar RM10, maka komitmen untuk dia masuk kelas tu tinggi. Berbanding dengan sebelum ni, kami tidak mengambil apa-apa yuran pendaftaran. Jadi kadang-kadang memang tak masuk pun. Dah beritahu jadual, tiba-tiba waktu yang ditentukan tak masuk. Jadi mereka mengambil ringan perkara tersebut. Okey.
Okey, ini contoh mesej pengenalan. Saya rasa semua dah tahu Okey. Okey, semasa kelas, pastikan capaian internet yang stabil, suara yang jelas dan juga tiada gangguan bunyi. Okey. Guru perlu, memastikan waktu pembelajaran cukup 30 ataupun 40 minit dan 4 kali kelas bagi setiap pelajar dalam bulan yang sama. Okey, jadi ada pelajar yang lama masih lagi 40 minit, jadi terpaksa buat 40 minit Untuk pakej yang terbaru kami ialah 30 minit sahaja. Saya berbincang dengan admin 30 minit tu untuk personal sebenarnya sudah memadai dengan yuran yang diberikan, yuran yang dikenakan kepada mereka. Jadi by right kalau kita boleh, cukupkan 30 minit, 40 minit memang wajiblah kita cukupkan. Kalau tak boleh, kita maklumkan. Contoh saya ada meeting, saya ada urusan, saya beritahu kepada pelajar, okey boleh tak kita buat just dalam 20 minit sahaja sebab kejap lagi saya ada beberapa urusan nak hantar anak sekolah. Dia kata tak ada masalah. Jadi kita pun teruskan 20 minit. Kadang-kadang pelajar ni dia tak kisah pun kita orang kata cukupkan ataupun tak cukup, memang kita wajib cukup. Cumanya kalau tak cukup, kalau ada reason, ada sebab, maka boleh bertoleransi lah. Tapi bukan selalulah. Bukan selalu. Guru berhak menjalankan kelas mengikut waktu yang berbaki sekiranya pelajar hadir atau start kelas lewat dari waktu yang ditetapkan atau mencukupkan masa 30 minit mengikut budi bicara guru. Jadi sepatutnya kalau pukul 9 tu pelajar kena masuk pukul 9 habis pukul 9.30. Tapi kalau dia masuk lambat 9.10, jadi kalau kita ada kerja kita maklumkan kepada pelajar. Jadi kita beritahu 9.30 saya ada pelajar lain, jadi tak boleh nak cukupkan 30 minit, minta maaf. Beritahu begitulah. Tapi sekiranya kita ada masa lagi, kita rasa boleh cukupkan 30 minit, sila cukupkan. Contoh saya, pelajar tak ramai. Jadi saya memang biasanya bagi lebih lah kepada pelajar. Lebih 5 minit, 6 minit begitu saja. Kerana pada peringkat awal tu saya akan mulakan dengan bersembang dulu, tanya khabar dan sebagainya. Okey, semua guru perlu menjaga etika dan menunjukkan komitmen yang terbaik sepanjang menjalankan kelas. Okey, ada pelajar yang kurang adab, kurang senang ke, maklum kepada admin. Dan juga kalau pelajar itu pelajar yang kanak-kanak yang banyak kerenah, jadi boleh tanya kepada ibu bapanya untuk minta bantuan. Jadi minta bantuan boleh tak supaya anak tersebut fokus. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah kalau tak fokus juga minta izin dengan ibu bapa untuk memarahi anak tersebut. Jadi setengah ibu bapa bagi saya tidak ada masalah untuk izinkan guru marah anak. Okey, tapi marah sekadarnya lah. Okey, bukannya kita menengking ke apa, tapi kita straight forward. Sembang-sembang, tapi dalam masa yang sama sila fokus, sila buat kerja ataupun sila baca apa yang kita tetapkan. Okey. Jadi itu perkara yang penting iaitu kena minta izin daripada ibu untuk bantu, itu yang pertama. Yang kedua minta izin daripada penjaga untuk marah, untuk straight. Kan? Straight forward. Sebab biasalah pelajar ni kan. Okey. 3.5 selalu committed dengan jadual kelas bersama dengan pelajar. Jadi kena tengoklah jadual. Kalau ada urusan sila maklum. Kalau ada urusan sila maklum, jangan elakkan daripada last minute punya notice. Kalau last minute punya notice, kesian kepada pelajar. Setengah pelajar dia tidak WhatsApp awal tapi dia dah tunggu pada waktu yang ditentukan. Setengah pelajar dia akan WhatsApp dulu, okey ada kelas ke tak ada ke, okey yang tu tak ada masalah. Tapi kalau pelajar yang memang dia punctual, jadi kita kena punctual. Jadi ada dalam kalangan pelajar saya yang dia tak banyak WhatsApp, dia pasif dalam WhatsApp tapi pada pukul 8 pagi tu dia dah ada dah. Bila saya call dia terus angkat. Maksudnya dia jenis yang punctual. Jadi memang waktu tu saya kena bersedia untuk mengajar. Okey, seterusnya kita tengok 4.0 kaedah pengajaran. Okey, konsep talaqi iaitu guru baca dan pelajar ikut bersama pelajar diwajibkan pada awal sesi pembelajaran. Konsep talaqi ni bagi saya sangat perlu kalau pelajar yang beginner. Saya ulang sekali lagi. Konsep talaqi ini perlu sekiranya pelajar beginner dan juga merangkak-rangkak. Jangan kita biarkan pelajar baca 100% tanpa kita baca dahulu. Okey, saya ulang. Kalau pelajar itu lemah, kita baca pelajar ikut. Itu maksud talaqi yang dimaksudkan 4.1. Guru baca, pelajar
ikut. Sama ada surah Fatihah ke, 3 kul ke, Iqra' ke, ataupun Muqaddam ataupun asas Qur'ani. Jadi perlulah kita talaki dahulu. Jadi proses talaki ni sebenarnya tak perlu ambil masa yang lama. Kecuali kalau pelajar tu betul-betul lemah. Jadi contohnya dalam satu muka surat tu, dalam satu muka surat Al-Baqarah tu panjang kan? Contoh ada pelajar saya yang lemah, saya akan bahagi kepada 2 ataupun 3. Saya pecah kepada 2 bahagian. Jadi kita talaki dulu daripada ayat awal sehingga setengah muka. Lepas tu dia akan ulang sehingga lancar. Lepas tu barulah talaki separuh akhir ulang sampai lancar. Jadi itu untuk Quran. Iqra', baca Iqra', lepas tu guru baca, pelajar ikut. Jadi konsep talaki ni bagi saya sangat-sangat penting lah untuk dipraktikkan kepada para pelajar masing-masing. Okey, next, pelajar mengaji muka surat yang sama dan dibenarkan ulang muka surat yang sama beberapa kali sehingga lancar bacaan. Jadi murajaah ataupun pengulangan itu perlu sekiranya kita tengok pelajar itu tak lancar. Okey, jadi kalau pelajar tu, kalau piawaian saya, kalau satu pelajar itu baca satu muka surat lebih daripada 5 kesalahan, saya minta mereka ulang. Okey, kalau satu muka surat Quran lebih 5 kesalahan besar ataupun kesalahan kecil, saya akan minta pelajar untuk ulang bacaan. Okey, jadi kalau kurang maka boleh next page. Kalau kurang boleh next page, tidak ada masalah. Tapi kalau masih banyak 6, 7, 8 kesalahan, saya akan minta ulang. So far tidak ada masalah lah, pelajar akan ulang. Biasa kalau dia ulang, sama ada kekal kesalahan yang sama ataupun improve kurang kesalahan, maka barulah pindah kepada muka surat seterusnya. Perkara tersebut boleh dipraktikkan kepada bacaan Iqra' ataupun asas Quran ni. Jangan kita tengok bacaan pelajar lemah, kita minta dia terus sambung untuk muka surat sebelah. Sebab nanti semakin lama semakin payah, jadi pelajar semakin tercicir. Beri motivasi dan pujian bagi memberi semangat pada pelajar untuk terus mengaji. Okey, poin 4.3 ni penting. Sama ada kanak-kanak ataupun dewasa, kafar ataupun Quran, ini poin yang sangat penting, iaitu puji ataupun bagi motivasi. Biasanya kalau saya sendiri, saya akan maklumkan kepada pelajar bacaan yang baik dan juga bertajwid. Okey, kurang kesalahan, tetapi tu kita akan mulakan dengan step by step. Okey. Contoh ada seorang pelajar tu dia baca satu surah, saya dengar dulu, ada banyak salah. Tapi kita tak terus tackle kepada kesalahan, kita beritahu, okey, alhamdulillah, bagus. Berapa kali dah ulang ni? Kita pun bertanya dia, dia kata dah ulang lah 10 kali. Ataupun dia tak ulang pun, baru baca. Okey, tak apa. Lepas tu kita tanya kepada dia, ada tak tanda dalam Quran ataupun dalam buku Iqra'? Dia kata ada. Jadi ataupun tak ada. Jadi kita kata okey, bagus, ada improvement. Tapi sebenarnya boleh diperkemaskan beberapa tempat. Masa itulah kita baru beritahu dekat mana tempat yang perlu diimprove. Jadi bagi motivasi dan juga pujian. Biasa untuk pujian ni lepas daripada mereka baca, motivasi apabila nak habis kelas. Motivasi apabila nak habis kelas. 5 minit nak 5 minit nak habis ataupun 2 minit nak habis, kita beritahu. Jadi moga kita bertemu lagi pada minggu depan. Tapi di samping tu teruskanlah mengaji sebab banyak pahala yang kita akan dapat. Walaupun sangkut-sangkut, kita akan orang kata memperolehi banyak ganjaran pahala. Okey, jika terdapat lebihan masa, guru boleh teruskan dengan mendengar bacaan pelajar untuk surah Fatihah dan juga surah Lazim. Kalau pelajar Iqra', pelajar asas Quran ni ataupun pelajar Muqaddam, ada banyak masa yang lebih, minta pelajar baca Fatihah ataupun surah Lazim. Jangan kalau baca Iqra' terus dengan Iqra' sahaja. Untuk improve tu lambat. Saya ulang sekali lagi, bagi pelajar yang baca Iqra', jangan kita teruskan Iqra' semata-mata. Cuba combine sekali bacaan Al-Quran, surah Lazim, supaya pelajar cepat improve. Okey. Gabungkan antara bacaan Iqra' dan asas Quran ni dengan bacaan Quran. Okey, ni yang saya beritahu tadi. Nombor 4.6, perlu bertanya khabar pelajar dewasa berkaitan hal kerja, isu semasa dan lain-lain bagi mengingatkan lagi hubungan di antara guru dengan pelajar. Biasanya saya akan tanyalah, kalau dalam kalangan pelajar saya tu ada lecturer ataupun cikgu, ataupun dalam kalangan tu ada seorang yang dah berpencen, saya tanya apa aktiviti hari ni,
Sihat ke, hujan ke tak hujan? Okey, tanya dulu dalam seminit gitu je lah. Okey, kemudiannya barulah kita teruskan bacaan. Okey, 4.7 untuk pelajar kanak-kanak selitkan dengan elemen permainan 2-3 minit untuk kekalkan mood belajar. Okey, ini penting. Maksudnya sama ada guru yang mengajar kanak-kanak mengaji ataupun kanak-kanak kafar, kita masukkan elemen interaktif. Okey, sama ada kita share nyanyian doa, nyanyian apa-apa nasyid di YouTube ataupun kita buat teka-teki ataupun menulis huruf-huruf hijaiyah yang bersesuaian dengannya termasuk pujian dan motivasi. Okey. Kalau kita boleh share screen, kita share screen saja di DM friend punya ke apa ke ikutlah untuk mood untuk naikkan mood mereka. Tapi janganlah lama, 2-3 minit tu dah memadai ataupun paling lama pun 5 minit. Lepas daripada tu barulah mulakan mengaji. Okey, kalau kita gunakan WhatsApp voice call, WhatsApp video call sahaja, maka kita boleh minta pelajar tulis dekat kertas. Okey, cuba tulis nama-nama Nabi ke, cuba pelajar tulis nama dia sendiri ke, ataupun pelajar tulis nama ibu bapa ke, cuba tulis nama-nama Allah ke, kemudian tunjuk kepada kita dalam gambar tersebut. Jadi kita pun tengok. Okey, ada aktiviti. Jangan straightforward mengaji sahaja. Pelajar akan boring. Sebab itu dalam asas Quran ni kita ada 3 bahagian. Yang pertama talaki, yang kedua tadrib, yang ketiga ialah tahfiz. Tapi still tidak ada interaktif sangatlah. Jadi kalau boleh adalah unsur-unsur interaktif tersebut. Okey. Sekiranya kanak-kanak bermasalah, minta izin dengan penjaga untuk menegur marah anak ketika kelas. Okey, untuk mood pengajaran, untuk platform pengajaran, pertama sekali ialah pilihan pelajar. Kalau pelajar pilih Zoom, maka kita sedaya upaya untuk pilih Zoom ataupun Google Meet ataupun Webex. Tapi kalau kita tak boleh, tak mampu, kita minta kepada pelajar untuk switch kepada yang lain. Okey. Jadi kebiasaannya Google Meet ataupun Zoom. Kalau saya biasanya WhatsApp video call. Tapi kalau line slow, saya akan call biasa sahaja. Direct call lah. Contohnya hujan baru ni, ada banjir tu. Internet slow. Jadi bila voice call tu, voice call biasa dia laju. Kalau video call dia slow. Jadi saya kata boleh tak kalau hari ni kita voice call sahaja. Sebab kita nak dengar suara itu yang lebih penting daripada muka. Dia pun okey, tak ada masalah, kita tu sahaja. Elakkan daripada kita mengajar dalam keadaan kita tidak on kamera. Okey. Kalau boleh jangan sekali-sekali kita mengajar, kita off kamera. Kalau boleh on kamera supaya nampak orang kata guru itulah yang sedang mengajar. Okey, next ialah selepas kelas. Okey, guru wajib isi kehadiran pelajar dalam Excel selepas setiap kali selesai kelas. Guru perlu lengkapkan pentaksiran Dismat sebelum 1 hari bulan seterusnya. Yang ini akan diupdate oleh admin masing-masing. Kita ada 2 grup admin, ada admin 1 Puan Diana, ada admin 2 Puan Ain. Jadi mereka berdua akan bertanggungjawab kepada semua guru dan juga pelajar yang ada dalam grup tersebut. Okey. Sila maklum kepada admin sekiranya pelajar tidak reply message 2 kali berturut-turut atau tidak respon atau tidak angkat call pada waktu yang berlainan. Jadi kalau pelajar tu tak beritahu apa-apa, maklum kepada admin. Kalau dia masih lagi tak beritahu apa-apa lagi dalam masa yang lama, kita akan stopkan dia lah. So far pelajar ada yang stop begitu saja, ada yang maklum kepada kita, ada yang notice. Untuk yuran so far tidak adalah yang tertunggak lebih daripada 3 bulan. Ada pelajar yang susah dan sebagainya, admin dapat tahulah bahawa pelajar tak mampu bayar yuran, okey kita delay sedikit. Tapi tak ada masalah kerana bulan seterusnya mereka akan bayar. Untuk bayaran yuran, kalau boleh maklum kepada pelajar untuk direct kepada admin lah. Okey. Sila maklum kepada admin sekiranya menghadapi pelajar bermasalah dari segi disiplin atau tingkah laku semasa kelas. Pelajar boleh membuat permintaan tukar guru sekiranya pelajar tidak selesa dengan guru tersebut. Okey, ini kadang-kadang pelajar request. Jadi kalau pelajar request, jadi admin tidak boleh buat apa, tak boleh nak buat apa-apa kecuali admin akan beritahu kepada guru, minta maaf pelajar request untuk tukar guru. Jadi kena tukar guru lah. Jadi kuranglah pelajar untuk guru yang sedia ada. Okey, next 6.0 pergantian kelas. Okey. Penangguhan kelas maksimum 2 kali dalam masa sebulan. Okey.
dan juga makluman penangguhan sehari atau 1 jam sebelum kelas kecuali kecemasan, sakit perut ke dan sebagainya, last minute tak apalah. Segera mesej pelajar dan bincang hari dan waktu yang dipersetujui untuk ganti kelas. Okey. Wajib menggantikan kelas dalam masa segera, bulan yang sama. Sekiranya guru gagal ganti kelas tersebut dalam bulan yang sama, elang guru akan dikurangkan sekiranya pembatalan kelas oleh guru bukan daripada pelajar. Sekiranya pelajar tersebut bayar full, maka admin akan bayar full lah kepada siapa? Kepada guru. Tapi kalau pelajar tu bayar half saja, kita terpaksa bayar half lah ikut kepada jumlah yang masuk kepada kita. Atas budi bicara pelajar dan juga guru jugalah. Okey, penangguhan kelas daripada pelajar. Okey, ini penting. Ada pelajar yang selalu tangguh. Jadi sepatutnya kita maklum kepada pelajar, kalau boleh nak tangguh, bagi tahu sehari awal ataupun 1 jam sebelum kelas. Unless ada emergency. Pelajar tidak digalakkan menangguh kelas menjadi 2 kali dalam sebulan kecuali kecemasan. Jadi kalau boleh janganlah tangguh 2 kali sebab nanti letih guru nak replace. Okey. Yang ketiga, sekiranya pelajar menangguh kelas, pelajar perlu mencari waktu untuk kelas ganti yang selari dengan waktu guru. Okey, poin ketiga ni penting. Jadi kalau pelajar yang menangguh, bukannya salah guru tetapi salah pelajar. Pelajar yang tangguh, guru dah bersedia dah. Jadi kita minta pelajar tersebut untuk cari waktu yang bersesuaian dengan kita. Jadi tugas kita sebagai guru, kita beritahu waktu bila kita free. Contohnya hari Ahad dan juga Isnin kita free. Kita beritahu kepada pelajar WhatsApp, okey saya ada free hari Ahad dan juga Isnin, start daripada pukul 10 sampai pukul 12. 10 malam sehingga pukul 12 malam contohnya kan. Ataupun 10 pagi ataupun 12.30 sehingga 12.30 hari. Jadi by right dia akan tengok waktu kita, dia akan slot in, dia akan WhatsApp kita. Okey? Tapi kalau tak ada, maka tidak adalah. Jadi itu kecuaian daripada pelajar. Sekiranya pelajar tidak maklumkan kelas ganti dalam bulan yang sama, kelas tersebut dikira tiada tetapi bayaran elang guru seperti biasa. Okey, saya ulang sekali lagi. Sekiranya pelajar tidak maklumkan kelas ganti dalam bulan yang sama, kelas tersebut dikira tidak ada tetapi bayaran elang guru adalah seperti biasa. Jadi pelajarlah yang bersalah. Kalau yang tangguh tu daripada guru, contoh saya tangguh sebab saya ada meeting, saya kena cari waktu yang bersesuaian dengan pelajar. Okey, dan juga waktu saya lah. Tapi kalau pelajar yang postpone, maka kita beritahu waktu kita biar pelajar tu slot in dengan waktu kita. Kalau tidak ada, maka tak ada kelas lah. Cumanya dia kena bayar full lah sebab kesalahan daripada mereka. Dan juga tidak boleh dibawa kepada bulan hadapan. Tak boleh carry forward. Okey. Kalau ikut peraturan yang kami baru buat, tidak boleh carry forward. Contohnya dia dah tangguh 2 kali, dia nak buat 2 kali tu pada bulan seterusnya. Jadi kalau ikut peraturan yang kami buat tak boleh sebab mengganggu waktu guru. Kecuali atas budi bicara guru. Saya ulang sekali lagi. Sekiranya ada pelajar yang nak carry forward, beritahu peraturan kami tidak mengizinkan perkara sedemikian. Boleh rujuk kepada admin, boleh rujuk kepada panduan pelajar. Tapi kalau guru rasa okey, tidak ada masalah, boleh teruskan atas budi bicara guru. Okey. Okey, yang last sekali, okey. Yang last sekali ialah 7.0 elang bulanan. Okey, elang bulanan ni saya rasa tidak ada masalah. Boleh baca sendiri ni Kemas kini wajib melengkapkan minimum 3 kali kehadiran dalam Excel. Okey, selepas 4 kali kelas sila lengkapkan laporan pentaksiran bulanan di SMAP sebulan setelah bulan pada bulan seterusnya. Sama ada SMAP ataupun Excel Okey, kalau SMAP, kalau Excel lah. Okey, bagi yang berhenti perkhidmatan, guru wajib mengambilkan kontrak selama 3 bulan. Okey, sewajarnya 3 bulan lah. Kalau tak boleh, guru wajib maklum kepada HR dan semua pelajar sekiranya ingin berhenti mengajar selewatnya 2 minggu sebelum akhir bulan bagi memudahkan proses pertukaran guru. Kalau boleh, jangan last minute kesian pelajar, kesian kepada admin. Pastikan semua kelas pelajar selesai 4 kali dan selesaikan semua kelas yang tertunda. Jadi kalau ada tanggungjawab yang perlu diteruskan, maka tanggungjawab mengajar tu diselesaikanlah. 84 sila lengkapkan semua kehadiran pelajar dalam Excel dan laporan pentaksiran sebut bulanan di SMAP. Okey, sekiranya ada cuti, maklum kepada HR sekiranya guru menghadapi masalah kesihatan, contohnya bersalin, sakit kan. Jadi boleh maklum kepada admin ataupun HR yang bertanggungjawab. Kalau ada snap gambar pun tak ada masalah.
Okey. Sila lengkapkan semua kehadiran. Okey. Sila hantar surat sakit atau MC. Bukan apa kalau ada pelajar yang tanya banyak-banyak, kita bagi surat tersebut. Kita tunjuk bahawa betul sebenarnya yang sakit itu ialah guru. Okey. Penting semua guru wajib alert dengan setiap maklumat yang diberikan oleh HR. Okey, kehadiran dalam pertemuan guru pada setiap Selasa minggu keempat adalah wajib kepada semua guru kecuali guru ada urusan maklum kepada admin. Okey. Saya ulang sekali lagi, kehadiran dalam pertemuan guru pada setiap Selasa minggu keempat adalah diwajibkan kepada semua guru kecuali kalau ada urusan sila maklum kepada admin. Okey. Okey, kebiasaannya pelajar menggunakan platform Google Meet, Zoom, WhatsApp video call, Telegram, Webex atau direct call. Okey, jika terdapat soalan ataupun pertanyaan boleh hubungi nombor admin ini, iaitu nombor Puan Diana dan juga Puan Nur Ain. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Dah 9.35 dah. Kalau ada soalan boleh tanya, boleh ajukan kepada saya. Okey, Ustazah ada soalan ke mana-mana? Saya nak tanya. Ya, boleh. Ustaz dengar ke? Dengar, saya dengar. Boleh tak Ustaz beritahu sedikit kaedah untuk mengajar asas Qurani? Maksudnya kita habiskan dulu ke ataupun kita baca avatar, settlekan yang dia punya yang bertulis tu, sebab ada budak-budak yang memang sangat susah. Saya ada dapat student yang sangat susah nak tarik fokus dia tu. Walaupun saya dah bertanyakan soalan, dah itu, dah ini, dia still akan, maksudnya dia tak boleh nak jawab. Macam tu. Okey, baik. Sebelum tu boleh saya tahu umur berapa pelajar Ustazah tu? Adik tu umur 6 tahun. 6 tahun. Okey, kalau ikut 6 tahun tu kecil Ya. lagi kan? Okey. Ustazah Ain ada ke kat sini? Ustazah Ain dia biasa interact dengan pelajar ni. Ada ke Ustazah Ain? Tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, saya cuba share kat sini Okey, untuk asas Quran ni kita ada 20 topik Kita ada 20 topik. Jadi apabila guna asas Quran ni uh, pada peringkat permulaan saya bina asas Quran ni tu ialah based on level pelajar. Contoh pelajar tiba-tiba datang kepada kita dalam keadaan levelnya pertengahan. Jadi kita boleh uji mereka satu topik by satu topik. Kemudiannya kalau nampak dah okey, kita terus kepada topik yang mereka lemah. Contoh, pelajar tahun tu datang, kita cuba minta dia baca untuk asas Quran ni muka surat pertama, bab 1 cantik, bab 2 cantik, bab 3 pun cantik, bab 4 sangkut. Jadi that's mean bab 4 tu boleh mulakan bacaan. Start daripada bab 4. Tetapi apabila mula bab 4 tu masih lagi sangkut, kita turunkan kepada bab 3. Okey, turun kepada bab 3. Nah, ada pelajar yang dia nak mula daripada awal pun boleh, tidak ada masalah. Cumanya saya beritahu tadi solusi yang pertama tadi untuk cepatkan proses lah. Tapi kalau nak mula daripada awal pun tidak ada masalah. Bagi pelajar yang susah nak fokus, kalau 6 tahun tu Ustazah, mungkin boleh minta bantuan daripada penjaga ataupun boleh share screen kepada mereka ada dekat YouTube punya bacaan alif bata ke, begitulah saya rasa yang lebih sesuai supaya mereka tidak boring. Sebab kalau 6 tahun ni bagi saya sangat-sangat kecil dan juga sangat-sangat mencabar untuk mengajar. Jadi by right kena ada aktiviti yang lain lah instead of kita baca sahaja. Kadang-kadang saya dengar ada beberapa ustazah yang nasyid bersama pelajar ataupun dia baca bersama dengan pelajar, tapi masih lagi pelajar akan hilang fokus. Jadi kat situ saya showkan buat interaktif, share dengan mereka beberapa YouTube ke apa, suruh dia ikut sekali, tu yang pertama. Yang kedua ialah minta bantuan daripada penjaga, ibu bapa untuk tolong anak fokus. Kadang-kadang dia tak tahu nak tunjuk kat mana ke apa ke, jadi minta ibu bapa ada kat sebelah, tolong tunjuklah kalau ada ibu bapa. Boleh Ustazah? Baik, baik.
Lepas tu untuk soalan yang asas Qurani tu, kaedah mengajar dia, adakah daripada muka surat pertama, kemudian kita terus kepada muka surat kedua, ataupun pertama sekali dengan yang itulah yang saya bertanyakan tadi tu. Okey, baik. Kaedah yang sesuai untuk digunakan untuk asas Quran ni ialah pada pandangan saya, okey, iaitu pelajar baca satu muka dan juga satu muka surat tu kalau boleh jangan banyak kesalahan lah. Kalau salah satu, dua tu acceptable lah. Tapi kalau banyak sangat kita minta mereka ulang. Kalau Ustazah perasan, saya ada letak kolom kat bawah tu sampai 5 ataupun 6 kali kan. Jadi kita minta pelajar untuk tick, okey, bacaan kali pertama tick situ. Lepas tu kita dengar sangkut lagi, dia baca-baca-baca, kita minta mereka tick untuk kolom kedua. Okey, kalau tak tick pun tak apalah, tu optional sahaja. Jadi kalau dah habis satu muka surat, pindah kepada muka surat seterusnya. Kalau rasa dah puas hati, kita rasa memang pelajar ni lancar, kita boleh skip muka surat seterusnya, terus kepada latihan. Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau kita rasa dah berpuas hati dengan pelajar tu, memang topik ni dia mahir dah. Kita dah uji 2-3 muka surat, memang lancar untuk bahagian talaki. Jadi kita tak perlu nak habiskan, boleh terus kepada latihan. Ataupun latihan pun nampak macam lancar, tak ada masalah, semua dah buat, terus kepada bahagian tahfiz ataupun bacaan Al-Quran bertajwid. Jadi by right tak perlu nak ikut sangatlah kalau pelajar yang dah mahir. Ataupun apabila ustazah mengajar, ustazah dapati apabila nak talaki tu masa yang lama. Talaki tu habis setengah jam. Jadi lama kan sebab pelajar tu lemah. Jadi habis satu muka surat tu terus kepada latihan. Okey, ulang semula muka surat yang kedua talaki terus kepada tadrib. Jadi bagi saya sebenarnya ia bergantung kepada kreativiti guru. Asas Quran ni ialah satu platform ataupun buku latihan sahaja. Apa-apa pun guru boleh try lah mana yang terbaik. Dia nak combine pun boleh. Nak combinekan baca satu muka surat dulu, lepas tu buat latihan, lepas tu terus kepada tahfiz ataupun bacaan Quran yang bertajwid berwarna tu. Tu pun boleh juga. Jadi pendek kata, atas kreativiti para guru lah. Yang saya rangka ni, kita punya idea sahajalah. Contoh ni kan. Kalau Iqra' 10 minit pertama talaki, 10 minit kedua tadrib, lepas tu 5 minit tajwid, 5 minit murajaah. Yang ni ialah panduan kepada ibu bapa secara roughly, secara umum. Tetapi saya percaya masing-masing kadang-kadang sesuai ataupun tak sesuai, ikut level pelajar. Ada level pelajar yang talaki sahaja, bacaan guru sahaja mungkin 20 minit dah. Jadi tak sempatlah yang lain. Jadi bila guru dah pati, tak boleh jadi ni pelajar cepat boring, jadi tak sesuai. Okey, baca satu muka surat, lepas tu buat latihan supaya tak boring. Okey, dah siap latihan, tunjuk kepada guru, guru rasa okey, pergi semula kepada page untuk talaki, untuk yang kedua. Okey, lepas tu dah buat talaki sikit, nampak okey, okey buat latihan. Jadi boleh switch ikut kepada kesesuaian. Yang ni saya raka untuk roughly lah untuk pelajar yang dah lancar lah. Okey. Okey, boleh Ustazah? Jelas. Okey. Okey, untuk guru macam saya beritahu tadi perlu kepada talaki, tahsin. Kalau pelajar yang perempuan yang ada cuti keuzuran, jadi boleh minta kepada mereka untuk belajar tajwid. Kalau ada setengah pelajar, ada setengah guru, ustazah yang saya dengar, guru pelajar tersebut tak boleh nak solat. Jadi pelajar tersebut baca Quran, tapi pelajar tersebut tak berapa lancar untuk Quran. Jadi ustazah tersebut minta pelajar untuk baca asas Quran ni. Yang asas tu. Jadi apabila baca asas Quran ni yang tidak melibatkan ayat Quran yang komplit, maka dibolehkan meskipun ia dalam keadaan yang tidak boleh solat. Okey. Okey, ini ialah jadual yang saya buat untuk kelas fizikal. Okey, ini yang saya buat untuk kelas fizikal. Untuk makluman semua, di Terengganu ada kelas fizikal, kelas personal. Jadi bagi siapa-siapa guru yang hadir ke Terengganu ke, nak jumpa dengan admin ke, nak tengok bagaimana kita punya office, boleh datanglah. Tidak ada masalah, dia ala-alukan Okey, jadi kat sini saya letakkan ada beberapa markah. Jadi saya rasa konsep yang saya guna ni berjaya
mengikat pelajar dan juga mengimprovekan bacaan pelajar, khususnya pelajar dewasa dan juga remaja. Kalau kanak-kanak masih lagi tertakluk kepada bahagian nombor 1, itu kelancaran sahaja. Jadi untuk pelajar yang hadir ke kelas secara fizikal, saya print outkan borang ni dan juga guru akan tulis satu persatu, markah ialah by percentage per 100. Apabila dah habis baca, dah dinilai, guru akan bagi kertas ni kepada pelajar. Jadi pelajar boleh rujuk, boleh letak dalam fail. Jadi saya rasa macam sangat efektif untuk mereka mengulang di rumah masing-masing. Sebab konsep talaki bersemuka, kelas mengaji bersemuka masih lagi seminggu sekali sahaja. Unless kalau dia nak enroll 2 kali, nak buat 2 kali, kena bayar double lah. Okey, yang pertama ialah kelancaran 50 markah. Jadi kalau mereka sangkut, saya akan tandakan di sini. Saya akan tanda di sini, 1 sangkut. Baca-baca lagi, 1 sangkut. Baca-baca lagi, 1 sangkut. Baca-baca lagi, 1 sangkut. Jadi bila 1 sangkut dekat kawasan ini, maka saya akan pangkah 50, maka markah pelajar ialah 40. Kalau sangkut sinilah kan. Jadi 40 ni saya akan total up kat sini. Okey, ini ialah fasahah kelancaran. Yang kedua ialah dengung. Kalau pelajar ada skip dengung ataupun dengung tak jelas ke, tak cukup harakat ke, tanda sahaja di sini. Okey? Tanda sahaja. Kalau tak ada salah, jadi bulatkan pada 10, that's mean markah mereka ialah 10 sahaja. Jadi semakin mereka baca, kalau ada salah maka dipotonglah. Kalau tak ada salah maka full mark. Okey, mat dan juga qasar sama juga. Kaedah dia 10%. Sifat makhraj ni saya letak huruf kat sini. Huruf apa yang mereka lemah. Jadi ni penting Huruf apa yang mereka lemah. Contohnya pelajar saya ramai pelajar huruf qaf. Jadi saya letak huruf qaf kat sini. Lagi salah sebut huruf ain. Saya letak huruf ain kat sini. Lagi pelajar salah huruf hamzah. Saya letak huruf hamzah kat sini. Jadi apabila ada 3 salah, potong 10, maka mereka ialah 8. Kalau banyak lagi salah, contohnya huruf sin, huruf sad, huruf dad, jadi potong 8, maka mereka ialah 6. Jadi total up letak 6 dekat ujung ni Wakaf ibtidak, contohnya mereka tak tahu kat mana nak wakaf ataupun cara wakaf tu salah. Ibtidak pun cara nak mulakan bacaan pun tak tahu, tak sure, banyak salah. Maka saya akan potong kat sini. Okey. Hal-hal lain ni contohnya berkaitan dengan hamzah wasal, nak mulakan bacaan irji'i, arji'i, urji'i, contohnya salah, maka itu salah lah. Ataupun ada nun maksurah, iltiqat sakinah ini, khairanil wasiyah. Jadi pada hal-hal lain. Jadi hal-hal lain ni boleh dimasukkan oleh para ustaz-ustazah ikut kepada keperluan lah. Okey. Jadi jumlah dia bawah ni lah total up dia. Jadi kalau pelajar biasanya saya letak dalam 80 lebih, 70 ke atas. Elakkan daripada markah 70 ke bawah sebab nanti takut mereka demotivate. Jadi tak semangat kan. Okey, komen dan juga ulang kaji ni penting saya masukkan kat mana perkataan kalimah yang mereka baca banyak salah. Saya masukkan kat sini. Okey. Kemudiannya saya masukkan muka surat yang mereka perlu ulang kaji sebelum bertemu kita pada minggu hadapan. Contoh pelajar saya baca 3 muka surat sahaja. Jadi saya akan letak muka surat akan datang minggu depan, muka surat 10, 11, 12. Tak lebih daripada tu. Kalau dah lancar, barulah boleh 4 muka surat pada tempoh 30 minit tersebut. Lepas tu terus kepada pengesahan, kita punya sign. Lepas tu saya akan bagilah borang ni kepada mereka. Jadi bagi mana-mana guru yang nak guna borang ni untuk mengaji fizikal, ada buat kat rumah ke, mana-mana ke mengaji, ada buat kelas mengaji ke apa, boleh dapatkan borang ni, boleh minta admin untuk share. Okey, boleh guna samalah. Okey. Okey, next ialah kelas tahfiz. Yang ni kalau ada pelajar tahfiz, saya rasa sesuai untuk adik elemen talaki, tasmi', murajaah. Tathbit ni tidak ada tetapi tahriri ada. InsyaAllah dalam bulan ni ataupun bulan depan akan siap modul hafazan Al-Quran. Jadi saya telah rangka satu modul. Dalam tu ada tahriri, ada syafawi, tahriri, ada sima'i. Jadi syafawi ialah pelajar hafal, tahriri ialah pelajar tulis tekap semula ayat Al-Quran. Sima'i ialah ada QR code, pelajar akan scan, akan boleh dengar ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh qari. Jadi itu yang terbarulah, yang terkini punya, insyaAllah akan siap. Okey, ini kelas Kafa, iaitu produk terbaru kita. Jadi mana-mana guru yang rasa nak mengajar kelas Kafa, sebelum kami tawarkan kepada guru-guru yang baru,
Jadi bolehlah kalau berminat maklum kepada admin. Kalau ada yang waktu kosong ke rasa nak mengajar pun boleh, tidak ada masalah. Ini subjek yang kami cover yang guru akan mengajar iaitu akidah, sirah, ibadah, jawi, akhlak, tajwid, bahasa Arab. Ada penjaga ibu bapa yang tanya kalau Kafar ni ada ke kelas mengaji? Jawapannya tidak ada kelas mengaji, hanya ada kelas tajwid. Okey, saya ulang sekali lagi. Kelas Kafar tidak ada mengaji, hanya ada tajwid sahaja. Sebab apa? Sebab 30 minit memang tak sempatlah kalau nak mengaji. Tapi kalau belajar secara perkara yang fakta ataupun kognitif, jadi boleh. Jadi akan ada buku silibus UPKK, personal, hari waktu fleksibel, guru yang mahir, modul kafas secara percuma akan diberikan secara PDF. Ini untuk tahap 1, 5 hingga 8 tahun, RM60 sebulan. Ini tahap 2, 9 hingga 12 tahun, RM70 sebulan. Topik masih sama, akidah, sirah, ibadah, jawi, akhlak, tajwid, bahasa Arab. Okey. Jadi bagi mana-mana guru yang nak mengajar, boleh maklumkan kepada admin. Okey. Akan ada buku khusus. Buku khusus ada. Modul hanya untuk tambahan sahaja. Modul ringkas seperti nota sahaja. Adapun untuk buku, guru perlu dapatkan makluman daripada admin dan juga pelajar perlu belilah buku tersebut di kedai berhampiran ataupun minta admin beli dan juga masuk ke dalam yuran. Admin akan post kepada pelajar. Okey. Ini ialah kelas Kafar secara online sahaja. Okey, saya kira itu sahaja. Ada apa-apa soalan lagi daripada para guru, para asatidzah? Tak ada, tak ada apa soalan. Kalau tidak ada apa-apa soalan, saya rasa itu sahajalah pertemuan kita pada malam ini. Mohon maaf sekiranya ada salah silap. Saya ucapkan terima kasih kepada guru, ustaz, ustazah yang berkhidmat bersama dengan kami sejak daripada 2022 sehingga 2023. Okey. Okey, ada yang tanya secara personal kepada saya berapa untuk guru Kafar. Guru Kafar saya tak pasti berapa akan dapat. Sekejap. Diana ada ke sini? Ain ada ke? Ada Okey. Tak ada Okey. Okey, RM30. Ya, ada RM30. Ustaz. Okey, Diana boleh beritahu untuk guru Kafar untuk 1 jam berapa mereka akan dapat dan juga untuk setengah jam berapa untuk mereka akan dapat? Sekarang kita ada buat pembaharuan untuk tahap 1 dan tahap 2. Sebelum ni kita kita buat sekaligus lah untuk allowance. Untuk 30 minit RM60 yuran bulanan lah. So guru akan dapat RM30 30 minit tu lah. Kalau untuk 1 jam yuran RM100 dan guru akan dapat RM60 lah untuk allowance guru bulan setiap bulan tu lah. Okey, Ain baik. ada Okey. tambahan ke Ain? Ustazah Ain Ain ada nak tambah? tambahan? Ain tak ada. Mana Ain? Ain tak ada. Ada kot, line slow kot. Okey, baik. Terima kasih kepada Diana. Okey, itu sahaja. Terima kasih kepada guru atas kesudian bersama dengan kami pada malam ini. Sekiranya ada apa-apa masalah, ada isu berkaitan dengan gaji, allowance ataupun slip gaji dan sebagainya, boleh maklum kepada admin. Admin kita sangat committed untuk membantu. Itu Puan Diana dan juga Puan Nur Ain, insya-Allah. Terima kasih. Moga bertemu lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih, Dr.